itu tertusuk di badan Bush. Bush terjatuh di dalam sungai. Seputum yang baru saja mengorbankan Mak Asyad terus menolehkan pandangan dia ke arah JWW Bush. Pembunuhan JWW Bush. Jadi JWW Bush ni sebenarnya adalah residen Inggeris yang pertama dekat negeri Perak. Dia dilantik menjadi residen di Perak selepas perjanjian Pangkor. Kehadiran dia menjadi residen ni ramai pembesar Melayu tak suka. Kerana semasa Bush menjadi residen, dia nak mengambil hak kutipan cukai, menjabar ketuanan Melayu. Bush ni dipaksa Sultan Abdullah untuk menandatangani pengisytiharaan yang membolehkan pegawai British mengambil hak mengutip cukai dan kuasa mentadbir negeri diserahkan kepada residen. Sultan Abdullah diturunkan tahta sekiranya enggan menandatangani pengisytiharaan, dan Bush juga memperkenalkan macam-macam cukai baharu yang membebankan rakyat. Jadi pembesar Melayu marah dan mengadakan satu mesyuarat dekat Durian Sebatang membincangkan perkara campur tangan Inggeris dan pengenalan sistem residen yang menghakis kuasa raja. Jadi pembesar Melayu dalam mesyuarat tu kemukakan idea tentang cara-cara nak membunuh JWW Bush. Jadi pada 2 November 1875, setibanya JWW Bush bersama dengan juru bahasa atau pembantu dia iaitu Mak Asyad dekat Pasir Salak. Mak Asyad ni diarahkan oleh Bush untuk memaklumkan tentang hal kedatangan British dekat Pasir Salak kepada Datuk Maharaja Lela dan menampal surat pengisytiharaan dekat Pasir Salak. Jadi Mak Asyad ni juga menjemput Datuk Maharaja Lela ke tebing sungai untuk berjumpa dengan JWW Bush. Jadi selepas mendengar jemputan tersebut, Datuk Maharaja Lela ni membantah dan menolak jemputan tersebut. Datuk Maharaja Lela menegaskan bahawa negeri dan kampung ini bukanlah milik Bush dan tidak ada sebab untuk menghadapnya. Tidak cukup dengan tu, Datuk Maharaja Lela mengugut akan menentang sekiranya surat pengisytiharaan tersebut dilekatkan. Tapi Bush tetap berkeras mengarahkan Mak Asyad untuk lekat pengisytiharaan tu tanpa mengambil kisah tentang amaran Datuk Maharaja Lela. Jadi Datuk Maharaja Lela bila tahu pengisytiharaan tu tetap juga dilekatkan, Datuk Maharaja Lela ni marah dan berang seolah-olah Bush ni mencabar amaran dia. Jadi Mak Asyad pula teruslah menampal pengisytiharaan tu. Selepas beberapa kali pengisytiharaan ditampal oleh Mak Asyad dan dikoyak oleh orang kampung, Mak Asyad merayu janganlah dikoyakkan lagi sekiranya mereka masih ada dekat sini, dan koyaklah apabila mereka sudah beredar. Tapi tak dihiraukan oleh orang ramai yang semakin marah dengan keberanian JWW Bush. Berlaku pertengkaran antara Mak Asyad dengan orang ramai. Datuk Sago, Datuk Maharaja Lela dan Pandai Indut pun turut datang untuk mengoyakkan surat-surat yang ditampal. Jadi kemudian tanpa berbicara, Pandai Indut dan seorang lagi terus mengejar Mak Asyad. Mak Asyad lari dalam ketakutan kerana dikejar dengan parang. Dalam pada masa yang sama, seputum ada dekat situ terus mengejar Mak Asyad. Mak Asyad ditikam di dalam pergelutan dan terus berlari ke arah perahu naga Bush yang ada dekat tebing sungai. Mak Asyad yang berlari ke arah perahu naga milik Bush, seputum terus menetak kepala Mak Asyad dengan sekali hayun dan terus meninggal. Pada masa tu, JWW Bush sedang ada dekat rumah mandi di tepi sungai dan melihat kejadian tersebut. Jadi Pandai Indut terus melontar lembing dia ke arah JWW Bush dan kemudian diikuti oleh Cik Ali, Ngah Jabur dan Panjang Bur. Datuk Sagur bersama-sama dengan Datuk Maharaja Lela ikut bersama berlari ke arah JWW Bush dan juga membalik lembing ke arah Bush. Lembing tu tertusuk di badan Bush. Bush terjatuh di dalam sungai. Seputum yang baru saja mengorbankan Mak Asyad terus menolehkan pandangan dia ke arah JWW Bush dan berlari ke arah yang sama untuk membunuhnya. Dalam sumber kata, Ngah Jabur menjerit kepada si Putum agar menetak Bush kerana si Putum lah yang paling hampir dengan Bush. Jadi apabila Bush timbul semula dari sungai, si Putum terus menetak kepala Bush sebanyak 2 kali dan Bush terus meninggal. Selepas kejadian tu, satu perbicaraan telah diadakan dekat Bandar Baru, Perak ke atas si Putum. Cik Gondah dan Ngah Ahmad telah dituduh membunuh Residen British dekat Perak, JWW Bush. Ketiga-tiga orang yang dituduh tu telah dibicarakan di hadapan Raja Deris yang dilantik oleh Sultan Abdullah untuk menghakimkan perbicaraan tu. Frank Sittenham, Residen British dekat Selangor, hadir sebagai juri. Ketiga-tiga orang yang dituduh tak mengaku salah, tetapi terdapat 4 orang saksi yang mengaku melihat ketiga-tiga mereka telah melakukan pembunuhan tersebut. Saksi-saksi tersebut adalah Hamid yang bekerja sebagai pencuci sampan JWW Bush, Kok Ah Yung, seorang peniaga emas, Mat Tahir, pendayung sampan,
Ho Ah Choi bekerja sebagai tukang masak Koh Hayung. Keempat-empat saksi bersumpah bahawa mereka melihat si Putum menetak JWW Bush, manakala Cik Gondah dan rakan-rakannya menyerang JWW Bush. Akhirnya setelah mendengar keterangan-keterangan saksi tersebut, Raja Deris telah mengumumkan ketiga-tiga yang dituduh bersalah dan telah menjatuhkan hukuman gantung sampai mati ke atas si Putum dan hukuman penjara seumur hidup ke atas Cik Gondah dan Ngah Ahmad. Si Putum telah dihukum gantung pada 20 Mei 1876 di Bandar Baru.